Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Hidayah dan Dr. Hidayah. Kita orang nak share sedikitlah hasil daripada pemerhatian kepada apa yang telah dibangun oleh doktor. Basically kita orang doakan doktor supaya dapat memperjuangkan apa yang telah doktor rakamkan dalam slide tersebut. Sebab antara benda penting saya rasa yang doktor telah nampakkan dalam slide adalah maqasid syariah, di mana pelancong-pelancong yang datang, Muslim khususnya, mesti memelihara kelima-lima perkara tersebut walaupun mereka bermusafir. Tidak boleh ada alasan yang menyebabkan mereka longgar dalam memelihara agama, tubuh, akal, keturunan dan juga harta. Jadi just Dr. proceed dengan apa yang sedia ada. Saya sangat sokong agar perkara itu dijadikan sebagai satu standard yang mesti difahami oleh any Muslim traveller yang coming here Malaysia. Sekadar tambah bahagia daripada saya dengan Fakro, kalau kita nak galakkan kaum muslimin untuk bermusafir dan melancong, sangat baik kalau kita membawa ayat-ayat yang sedia diketahui oleh masyarakat muslim, cuma mereka tidak menyedari ayat tu maknanya apa. Sebagai contoh kan doktor, kaum muslimin biasa baca surah Al-Mulk, mereka tak perasan dalam tu ada tourism, di mana galakkan untuk melancong agar menambah ilmu. Allah sebut dalam surah Al-Mulk, famshu fi manakibiha, berjalanlah antara dua bahu. Makna dua bahu ni kita tak nampak, bahu ni tak nampak bahu belah sini, bahu sini tak nampak bahu belah sini. Maknanya pergi dengan sifat explorer, sangat berdebar nak temui apa yang menarik, sebab tak tahu apa yang menunggu di sana. Wa kulu min rizqihi, dan bila sampai kat sana mungkin ada sebagai rezeki yang kita duk cari kat Malaysia tak jumpa, ada dekat sana, ataupun kat sana tak ada, datang Malaysia baru ada. Kemudian dalam surah Sajdah pun ada galakkan bermusafir ni. Apa ayat dia? Cuba cari. Surah Sajdah ada di muka surat terakhir tu. Lebih kurang sama dengan Al-Mulk. Allah jadikan dekat 2-3 ayat terakhir tu. Cuba tengok. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim. Jadi saya sangat galakkan agar doktor membiasakan menyebut surah-surah yang dah dihafal ataupun dah bersarang dalam fikiran masyarakat muslim. Okey je doktor guna ayat mengenai afalam yasiru fil ard. Cumanya kalau kita boleh guna ayat-ayat yang dah familiar ni, lagi orang rasa bersalah duk baca-baca selama ni tapi tak faham kat situ ada tourism. Juga kalau dalam juzul amal ni ada surah Quraisy. Surah Quraisy ni dia memaparkan rihlatus syita'i was saif, di mana kaum Quraisy pada musim dingin dan pada musim panas mereka melakukan musafir. Maknanya ada interaksi orang Arab dengan luar tanah Arab, Romawi contohnya ataupun Habsyi, atas nama perdagangan. So antara tujuan tourism adalah untuk membina hubungan yang memberikan manfaat kepada ekonomi kaum muslimin. So itu kita boleh belajar daripada Quraisy. Cuma masalah mereka ni fali'budu rabb hadzal bait, mereka tidak menyembah Allah. Hifzuddin tu ada masalah. Hifzuddin atau Hifzul Mal pun ada masalah. Mereka merompak, menipu, scam. So surah Quraisy semua orang hafal, jadi menarik untuk dikongsikan. Saya kalau dalam dunia penyampaian ni, saya suka bawa pada masyarakat as a starter point dengan surah yang biasa orang hafal ataupun ayat yang diorang dia biasa hafal, tapi rupanya memberikan satu apa Fakro, mind blowing. Oh macam ni rupanya. At-Tin, surah At-Tin pun surah yang mengajak kita bermusafir ke 3 buah negara. Watin wa zaitun Syria, wa Turi Sinin Mesir, wa hadzal baladil amin Mekah.
So surah yang sependek itu pun sudah ada unsur tourism, iaitulah melancong untuk menambah ilmu dan menambah iman. Surah Al-Kahfi sendiri sebenarnya seminggu sekali kita diajar untuk tourism, betul. Sebab dalam surah Al-Kahfi ada 3 cerita. Ketiga-tiga cerita tu bagi saya lah, dia menyebut tentang matlamat tourism dalam Islam. Pemuda Al-Kahfi dia berjalan pergi bukan kepada negara lah dia pergi ke masa lain. Tetapi at the end of the day, dia mengajar kita musafir untuk meningkatkan iman. Pemuda Al-Kahfi bertambah iman mereka bila melihat tanda-tanda kebesaran Allah pada tubuh badan mereka sebab 300 tahun. So matlamat pertama menambah iman. So pergilah ke mana-mana pun biar ada benda yang boleh bertambah pada iman. Sebab tu Hifzuddin tak boleh tinggal, semayang tak boleh tinggal. Okay. Yang kedua, surah Al-Kahfi mengajar kita hifzul akal. Musafir Musa dengan mencari Nabi Khidir. So itu musafir sebenarnya. Sampai aku sanggup berjalan sampai bila-bila sebab nak cari orang lebih berilmu. So hifzul akal ada dekat situ. Dan kita boleh tengok Zulkarnain, dia punya jauh tu sampai dia sampai ke tempat yang tak boleh nak bercakap dengan bahasa dia. Betapa jauhnya dia musafir. Itu very clear about tourism. Kita pergi ke negara yang agak mencabar. Tetapi Zulkarnain tak sama dengan kisah pertama. Dia bukan sekadar menambah iman dia dan menambah ilmunya, dia pergi juga untuk menambah bakti dia, jasa dia, kemanusiaan dia. Seumpama NGO hantar orang lah untuk misi bantuan. Jadi biarlah kehadiran kita ke mana-mana negara ini boleh meninggalkan legasi dan manfaat. Bukan setakat nak ambil gambar, nak selfie, nak rasa makanan baru, tetapi ada sesuatu yang kita boleh sumbangkan. Ni falsafah cerita Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi. Kemudian mungkin boleh highlightkan juga kenapa dalam Islam ni ada rukun Islam yang kelima. Apa sebenarnya konten ataupun falsafah, wisdom behind rukun Islam yang kelima ni? Sebab tak sah buat melainkan pada satu masa yang sama, Zulhijjah, dan di tempat yang sama. So bayangkan seluruh dunia kaum muslimin dari pelbagai warna, pelbagai negara datang bertemu. Jadi kita susah ni nak musafir ni. Tetapi sampai saja di Mekah, kat situlah ada matlamat daripada tourism. Liyadkurus apa ni sebelum tu, manafi'alahu. Apa sebelum manafi'alahu? Makna tujuan musim haji ni adalah untuk mencari manfaat daripada kaum muslimin yang ada dari sudut perdagangan, ekonomi, kuasa politik. Jadi subhanallah, musim haji itu sendiri adalah galakan untuk travel ke pelbagai tempat, tetapi dengan sifat seorang traveller mukmin lah, yang memelihara 5 maqasid syariah tadi. Jadi kalau tengok rukun Islam yang kelima ini pun, tokoh yang paling jelas adalah Nabi Ibrahim. So dalam ramai-ramai Nabi ini pun, Nabi yang paling banyak berjalan adalah Nabi Ibrahim. Bahkan kebetulan doktor, bila kita tengok slide doktor mengenai menerima tetamu, kita kena jaga dalam tempoh 3 hari. Lepas 3 hari tu nampak sangat ada motif lain lah. Okay. So dalam hal melayani tetamu, cerita Nabi Ibrahim sangat bagus untuk doktor jadikan sebagai rujukan. Sebab dalam cerita Nabi Ibrahim ada banyak cerita. Salah satunya adalah cerita Nabi Ibrahim menerima tetamu. 3 orang manusia datang ke rumah baginda di Palestin. Ada dalam surah Ad-Dhariyat, ada dalam surah Hud, ada dalam surah Al-Hijr. Ini 3 surah yang mention cerita Nabi Ibrahim menerima tetamu 3 orang, rupa paras manusia, nampak datang daripada jauh. Dan Nabi Ibrahim menunjukkan common sense. Saya sendiri selalu bawa cerita ni kepada mutawif yang nak layan hujjaj di Mekah. Jadi macam mana dia layan, sangat bagus cerita tu untuk dijadikan inspirasi dan teladan. So
Itu cerita Nabi Ibrahim menerima kedatangan malaikat sebenarnya, tapi dalam rupa paras manusia. Bahkan Dr. disebut pasal hijrah, saya juga melihat Isra' Mi'raj. Isra' itu sendiri ada falsafah turism, di mana Nabi pergi ke satu tempat untuk membina semangat, untuk mendapatkan kekuatan. Bila lemah semangat ni, Nabi diperjalankan ke Palestin. Gitu. Okey. Fakrul, ada apa-apa lagi untuk kamu punya pandangan pada Dr. Hidayah? Sekadar saya rasa perkara yang menarik daripada Dr. Hidayah adalah pada macam sebut tadi lah, pasal tentang maqasid syariah. Bagaimana kesan bila mana kita melihat travel daripada sudut pandang syariah, maka dia akan mencapailah 5 tujuan syariah itu sendiri. Itulah salah satu daripadanya adalah kala 5 Ustaz. Yang pertamanya adalah hifzuddin. So macam mana kalau kesan bila mana kita travel dengan kita menjaga syariah, maka dia akan mencapailah kepada 5 tujuan-tujuan tersebut. Itu antaranya menjaga agama. Sebagai contoh, kalau kita travel, kita mengikut syariah yang telah pun digariskan agama, maka dia akan menyebabkan kita menjaga agama kita. Dan apakah contoh menjaga agama itu adalah, sebagai contoh, kalau kita ikut syariah, dia akan menyebabkan kita jaga solat. Dan apa kesan bila kita travel, kita jaga solat sebagai contoh. Dan kenapa perlu jaga solat bila kita travel? Sebagai contoh, kalau kita dekat negara orang sebagai contoh kan, bila kita kat negara orang, kita terasing, dan pada ketika itu kita sangat lemah dan kita perlukan kekuatan. So bila kita sangat terasing dan kita sangat lemah dan kita perlukan kekuatan, pada ketika itulah kita sangat memerlukan Tuhan untuk memberikan kepada kita kekuatan. Dan bila kita terasing, kita sangat mudah untuk kita apa yang disebut sebagai halu'ah. Kita sangat cepat untuk kita ni gopoh-gapah, memberikan respon-respon tak sepatutnya. Masa itulah kita ni cepat gelabah bila jadi perkara-perkara yang kita tak dapat kawal. Maka dengan solat yang kita lakukan bila mana kita travel, walaupun apa pun yang terjadi, kita tak bagi alasan. Contoh macam kita kat tempat negara asing sebagai contoh, kita tak tahu bila masuk waktu solat, tapi kita tetap jaga solat kita, maka dia akan menyebabkan kita ini sentiasa terjaga agama kita. Dan kesan pada terjaga agama kita akan menyebabkan kita ini walau di mana kita berada, kita akan sentiasa mendapat kekuatan. Kesan daripada kita jaga hubungan kita dengan Tuhan. Antara perkara yang saya nampak lah. Kemudian bila mana kita melihat travel ni daripada sudut saya kena sentiasa travel mengikut kepada garis panduan syariah. Yang keduanya adalah dia akan menyebabkan apa yang disebut sebagai terselamat saya punya diri saya akan terselamat. So bagaimana terselamat diri saya itu adalah, caranya adalah apa yang disebut sebagai saya akan sentiasa memikirkan kalau saya berjalan itu apa persiapan yang saya akan lakukan. Sebagai contoh, pakaian, adakah saya contoh bila saya nak pergi ke tempat negara sejuk, adakah saya mempersiapkan diri saya dengan persiapan pakaian sejuk sebagai contoh bila saya ke negara sejuk, adakah saya mempersiapkan diri saya dengan ubat-ubatan. Jadi itulah hifzun nafs, menjaga diri lah. So just nice lah benda tu dihighlightkan. Itu sedikit lah yang. Dan itu sebenarnya ibadah. Sebab Allah sendiri sebut dia yang menyebabkan kaum Quraisy itu tidak kebuluran, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, dan mengamankannya daripada sebarang ketakutan. Jadi orang yang tak membuat persiapan yang baik, seperti pakaian yang bersesuaian, makan minum, ubat-ubatan bersesuaian, orang ni sebenarnya dia bukan pergi untuk beribadat. Sebab konsep-konsep itu memang ditekankan dalam Al-Quran. Hatta dalam surah Yusuf pun kenapa ada babak Nabi Yaqub pesan pada anak-anak, nak masuk Mesir ni ada banyak pintu, masuk daripada pelbagai pintu. Kenapa agaknya? Masuk je lah satu pintu, 10 orang tu. Kenapa nak kena masuk di pelbagai pintu? Hifzun nafs, nak jaga diri daripada bahaya. So ini semua kerja Nabi-Nabi. Nabi-Nabi bagi perintah la tadkhulu min babin wahid. Nombor 3 bukan, nombor 3 hifzul akal. Hifzul akal, jaga fikiran. Jadi tidak ambil minuman yang membabukkan, hingga ingin menyebabkan kita ini hilang kewarasan dalam berfikir.
So bila kita travel dalam keadaan kita ada mindset ibadah, maka ia akan menyebabkan kita dekat mana pun kita berada, kan, kita akan sentiasa menjaga kewarasan fikiran kita. Kan, kesan daripada kita menjaga kewarasan fikiran kita tidak akan menyebabkan datangnya bahaya kepada diri kita. Sebab bila kita tak menjaga kewarasan fikiran kita, pada ketika itulah kita akan menyebabkan bahaya datang kepada diri kita. Kan, kita minum arak sebagai contohnya, maka ketika itulah kan kita akan menjemput bahaya datang diri kita. Contoh macam kita bawa kereta dalam keadaan mabuk sebagai contoh, masa itulah akan mula datang bahaya kepada kita. Dan kemudian lepas pada menjaga fikiran, hifzul akal, kemudian ada yang adanya disebut sebagai hifzul mal, menjaga harta. So bila kita travel dengan mindset saya travel kena ada mindset ibadah, kan, saya travel kena dipandu oleh syariat, maka saya akan sentiasa pastikan diri saya ini ada persiapan harta. Dan supaya kesan pada persiapan harta ini, saya akan buat persiapan yang sebaiknya, supaya bila saya sampai ke negara orang, saya pergi ke mana sahaja, saya akan memastikan bila saya punya harta tidak cukup, saya tidak akan mencuri harta orang lain, ataupun saya akan pastikan bahawasanya harta saya tidak dicuri. Maka itu akan menyebabkan diri kita terselamat, dan kita akan menyebabkan orang lain juga terselamat dan terpelihara. Dan kemudian yang terakhir Ustaz, yang terakhir adalah menjaga apa yang disebut sebagai menjaga keturunan, nasal. Iaitulah kita pergi ke mana sahaja, kita memastikan kita menjaga maruah diri. Kan, kita menjaga maruah diri, kita menjaga maruah agama. Kita tidak menyebabkan kita ini menjadi fitnah kepada agama. Kan, sebagaimana yang kita bimbang berlaku bila kita pergi ke negara-negara yang negara-negara barat, negara-negara yang mayoriti Islam, kan, kita menyebabkan berlakunya imej yang buruk kepada agama. Jadi kita tidak mahu perkara itu berlaku. Kita bukan sekadar nak fokus kepada individu bila kita balik, berlakunya fitnah-fitnah kepada batang tubuh individu, tapi kita nak menyelamatkan fitnah-fitnah yang tertentu kepada agama. Itulah antara perkara yang menarik lah. Terima kasih Fakhrul. Saya nak tutup dengan terima kasih kepada Dr. Hidayah, sebab slide Dr. especially dalam bahagian maqasid syariah menyebabkan saya sangat hargai 5 benda ni, sebab saya pernah travel 15 buah negara atas pelbagai sebab, khususnya jemputan daripada student dulu-dululah. Bila kita bicara pasal Hifzuddin, maknanya kalau kita keluar negara, kita kena cari sebab untuk iman kita bertambah. Sebagai contoh, pergilah ke mana-mana tapi dengan ayat-ayat kauniyah. Kita dah study lah, ya, ayat-ayat Quran tentang alam yang tak ada kat Malaysia contohnya. Sebagai contoh, ayat-ayat yang banyak berbicara tentang pokok tin, pokok zaitun, dah larang kamu pergi ke tanah Arab, maka bacalah apa rahsia di sebalik Allah sebut benda-benda macam tu. Okey, so dia boleh meningkatkan iman. So pesanlah kepada orang-orang yang nak travel ni, bila dia travel cuba cari ruang untuk bertafakur, sebab nak capai kepada Hifzuddin ataupun nak jaga dan faham agama ni. Okey, dan mungkin ada lecture-lecture tertentu, spiritual lecture di negara berkenaan, ambil kesempatan untuk attend. Bagi saya kita kena kembangkan, kena empower sikit Hifzuddin ni. Juga Hifzul al-Aqal. Hifzul al-Aqal ni bagi saya adalah kita cuba belajar sesuatu yang baru yang tak ada di negara kita, tetapi hanya ada di situ. Contohnya kita buatlah bacaan sedikit tentang kemahiran rakyat dekat negara tu yang kita boleh pelajari. Apa hobi diorang, macam mana cara hidup diorang, kenapa negara diorang maju, kenapa negara diorang, kenapa. So bila kita study, dia menghidupkan akal kita. Dan sangat penting untuk boleh belajar bahasa asing. Itu cara kita boleh bersembang. Kalau dengan Turki tu memang susah nak dibawa bercakap bahasa Inggeris. So kalau kita cakap bahasa Turki, banyak benda kita boleh belajar tentang Ottoman, Hifzul Akal. Okey, rugilah pergi negara orang tapi tak boleh nak bersembang dan tak boleh nak faham sembok-semboknya ada. Ya, dan tak boleh nak beli buku-buku yang menceritakan tentang negara dia orang. Nombor 3 apa tadi? Hifzun Nafs. Bagi saya pergi negara orang mungkin kita boleh jumpa something yang tak ada di Malaysia tentang ubat-ubatan ataupun tentang sesuatu yang dikaji oleh orang kat situ yang boleh membawa manfaat kepada tubuh badan masyarakat Malaysia ke arah lebih sihat. Kan, kadang kita tak perasan ada makanan tertentu di negara orang
yang rupa-rupanya memberikan kelebihan kepada kita punya kesihatan. Itu hifzun nafs. Hifzun an-nasal. Hifzun an-nasal ni bagi saya juga bukan sekadar elak daripada berzinaan, tapi kita cari tempat yang anak-anak kita, hifzun nasal, anak-anak kita boleh membesar dengan baik kat situ. Belajar, mungkin itu potensi untuk dia belajar luar negara satu hari nanti kat tempat tu. Kita ada cita-cita untuk anak-anak kita belajar daripada kebaikan masyarakat kat sini. Dan last one adalah hifzul mal. Tidak bukan adalah mencipta ruang bisnes pendapatan untuk memperkayakan umat Islam. Jadi why not kita fikirkan potensi bisnes. Jadi kita pergi ke negara orang. So nak katanya maqasid syariah yang 5 tu sangat bagus untuk dikembangkan sebagai hal tuju dalam tourism lah. Terima kasih banyak Dr. Hidayah. Barakallahu fiik.